kawasan Arafah. Kalau tengok di sebelah sana, sebelah kanan saya, ada satu bukit. Kat atas tu dia ada macam binaan dan ramai orang kat atas tu. Perasan? Yang tu dipanggil Jabal Rahmah. Okey, tu Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ni berada di dalam kawasan Arafah. Sebelum kita bincang lanjut, ada siapa-siapa yang pernah pergi haji? Cuba angkat tangan. Dah ada orang pergi haji ni, tak perlu nak cerita lebih-lebih lah kan. Tapi tengok majoriti kak yang tak pergi lagi. Jadi saya doakan moga-moga tuan-tuan dan puan-puan semua direzekikan untuk pergi ke tanah Mekah ni untuk laksanakan haji, insya-Allah. Kalau ada siapa-siapa nak pergi, boleh kontak lah. Okey. Alhamdulillah, saya direzekikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk pergi haji kali pertama 2006, 2006. Kemudian 2018, 2019, 2022, 2023. Yang kali pertama tu pergi sendiri masa student. Yang 4 kali selepas itu adalah membimbing jemaah. Dan haji ni nak dibandingkan dengan umrah sangat-sangat berbeza. Haji kita perlu tenaga yang lebih banyak berbanding umrah. Kalau umrah tu kita dah rasa penat, haji dia akan lagi penat pada tu. Dia memerlukan kepada kekuatan mental dan juga fizikal lah. Orang yang laksanakan haji, dia perlu untuk berada di kawasan ini. Kerana Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Siapa yang tak berada di Arafah pada tempoh yang ditetapkan, maka dia tak dapat haji lah. Dia kena qada pada tahun yang berikutnya. Haji Nabi SAW menyebutkan Arafah ni semua tempat boleh buat wukuf. Tidak ada kelebihan apa pun pada sebahagian tempat berbanding sebahagian yang lain. Walaupun sebahagian orang bila waktu haji ni, diorang akan berpusu-pusu untuk panjat bukit Jabal Rahmah ni. Tapi sebenarnya tak ada apa-apa kelebihan pun. Nabi SAW pun berwukuf berdekatan dengan Jabal tu, dan tidak ada riwayat yang jelas menunjukkan Nabi SAW mendaki bukit tu. Tapi kalau siapa yang daki bukit tu sekadar untuk tengok kawasan, nak berwukuf di situ sambil nak tengok kawasan tu, okey. Tapi dia tak ada kelebihan apa. Sebahagian orang kata itulah pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Tapi tidak ada riwayat yang jelas, ia hanyalah sekadar cerita-cerita orang sebelum ini yang tidak dapat dibuktikan kesahihannya. Tapi kita tak perlulah terlibat pergi tulis nama dengan nama pasangan kat situ. Sebab ada orang kata oleh kerana Nabi Adam dan Hawa bertemu di situ, jadi dia pun nak cari jodoh kat situ. Dia pun tulislah nama orang yang dia berkenan kat situ. Saya pernah naik kawasan tu. Pertama, tak ada kelebihan apalah. Kalau tak naik pun tak apa, dia tak ada pahala lebih. So lepas ni kalau kita tak naik pun jangan kata kita pergi umrah bayar mahal-mahal tak naik Jabal Rahmah, tak dapat pahala kita ni. Dia tak ada pahala apa. Lebih baik pergi masjid sembahyang kat Masjidil Haram. Pahala dia lebih banyak daripada tu. Jadi bila saya pergi, saya tengoklah ada orang tulis. Ada tulis nama dia dan tulis nama pasangan dia. Tapi dalam banyak-banyak tu ada tulis kat situ bawah tu, dekat batu tu, dia tulis penipu. Mungkin tahun sebelum tu dia pergi, dia tulis nama dia dengan pasangan dia. Tahun depan cerai mungkin, ataupun berpisah mungkin. So dia rasa macam benda tu menipu dia lah. Ataupun mungkin dia marah kat mutawif pada masa tu. Jadi tak ada apa-apa kelebihan. Yang penting kita ni ialah beramal ikut sunnah Nabi SAW, yang mana doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting tu bukan tulis kat mana-mana, tapi ada doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang buat haji, dia orang akan berada di sini pada 9 Zulhijjah. Mereka akan salat di Masjid Namirah. Masjid Namirah yang berada di pinggir Arafah. Tapi nak salat di masjid tu perlu struggle jugalah, sebab ramai yang akan pergi kat situ. Dengar khutbah di situ, lepas khutbah jamak salat Zuhur dan Asar, kemudian barulah dia orang masuk ke kawasan Arafah untuk berada di sini bermula daripada waktu lepas Zuhur tu, lepas salat Zuhur jamak tu, sampailah waktu Maghrib. Sampailah waktu Maghrib. Hari ni mungkin ada yang masa berjalan tadi terasa panas sikit. Ini sebenarnya musim sejuk.
Tak rasa panas kan? Tapi ini musim sejuk ni. Angin dia sejuk. Orang yang buat haji tahun ni, saya baru lepas balik daripada haji tahun ni, suhu dia cecah 52. Waktu yang kita rasa panas dekat Malaysia tu, tengah hari yang rembang 32 tu, itu baru pukul 7 pagi waktu musim panas. Jadi boleh rasalah macam mana panasnya orang yang buat haji. Waktu kami berada di Muzdalifah, habis di sini sampai waktu maghrib, kita akan pergi ke Muzdalifah untuk bermalam sampai subuh. Saya ingat lagi masa tu ada seorang datuk, saya tak sebutlah nama dia sebab ada rakaman ni kan. Tapi seorang datuk ni, dia tak pernah buat haji, dia pengalaman pertama dia. Jadi kami dapat kawasan di Muzdalifah tu macam ni lah, jalan besar, kaki lima macam ni. Kami pun bentang kapet. Dia pun tanya dekat mufti Dr. Mazhar. Dia kata, Datuk, kita nak tidur kat sini ke? Sambil-sambil dia tanya tu kan, Dr. Mazhar kata, ya. Sini ya? Sini, lepas tu tanya ustaz lain, kat sini ke nak tidur? Sini. Tak ada, sebab dia duk bayang macam ada kemah kan. Muzdalifah tak ada kemah. Muzdalifah kita adalah, bumbungnya adalah langit. Jadi siang panas, malam lantai ni ataupun kawasan ni panas. Bila kita letak kapet, kita baring, panas. Rasa macam duduk dalam oven. Jadi orang pun bagi pisang untuk makan sementara nak tunggu subuh. Malam kan, lepas maghrib, kita dah salat jamak takhir, lepas isyak, lepas isyak di Muzdalifah, kita jamak takhir, nak duduk sampailah subuh. Jadi ada orang bagi pisang, dia kata apa? Saya rasa saya homeless lah. Inilah mungkin perasaan orang yang homeless, dia kata. Haji mengajar saya untuk jadi hamba. Saya adalah hamba Allah. Itulah haji. Kadang-kadang kita tak faham pun, kenapa kena ada kat sini daripada waktu zuhur sampai waktu maghrib. Lepas tu tak solat maghrib kat sini, solat maghrib kat Muzdalifah, jamak takhir dengan isyak. Semua tu mengajar kita untuk jadi hamba. Tan Sri ke, Datuk Sri ke, Datuk ke, Duli Yang Maha Mulia ke, semua kena buat lalui benda yang sama, iaitu kena bermalam di Muzdalifah, berbumbungkan langit. Kira bintang lah masa tu. Jadi itulah pengalaman orang buat haji, ya. Jadi semua ni mungkin ada yang dah pergi sebahagiannya, yang belum pergi ni akan melalui benda yang sama. Cuma nasihat saya lah, kalau siapa yang ada rezeki, ni bukan nak kempen ni, pergi dengan siapa-siapa pun tak apa. Siapa yang ada rezeki boleh pergi haji, pergilah waktu muda. Kerana bila dah tua, bila dah berumur, dia akan struggle lebih sikit. Kalau ada rezeki, kita pergi jalan tempat lain boleh, kumpullah duit untuk pergi haji. Kerana pergi haji ni, dia struggle. Dia perlu kepada tenaga, perlu kepada kekuatan mental. Belakang ni toilet, kan? Toilet ni beratur ni. Nak masuk toilet mungkin kena beratur setengah jam. Jadi waktu kami dekat waktu kami kat Arafah ni, kami tak minum banyak walaupun panas. Kami tak makan banyak walaupun lapar. Sebab apa? Sebab takut toilet. Kan, kita nak kena beratur setengah jam, masuk tak sampai 2 saat, Arab dah ketuk. Ya Haji. Itu kalau dia ketuk, belum lagi kalau dia tengok ke atas. Belum selesai lagi ke? Takut. Macam-macam manusia kita jumpa kan. Jadi ini semua ni ada kemah nanti ni. Dia akan pasang kemah. Semua ni kemah. Tapi keadaan saya lah, pengalaman saya pergi haji tahun lepas dengan tahun ni, banyak pembaharuan yang Saudi buat. Dia cantik kalau tempat ni. Ada pokok banyak, kawasan dia pasang pencawang. Sebelum ni memang tak begitu kemas macam ni lah. Tahun 2019, saya pergi haji, saya bawa jemaah, kemah kami blackout. Tengah hari, panas, suhu luar 50, duduk dalam kemah, ramai. Lepas tu blackout, aircon tak ada. Nak duduk kat luar, panas. Duduk kat dalam, oven. Jadi masa tu apa kita buat? Pasrah je lah doa, ya Allah tolonglah. Mengadu dekat Arab pun kata macam mana, blackout kan. Basah ni, menitik-nitik peluh. Doa pada Allah, doa ya Allah. Masa tu lupa doa lain, doa ikon je masa tu. Doa yang lain-lain orang kirim kat kita tu, kita lupa sekejap. Ya Allah tolonglah balikkan ikon ni. Tapi Tuhan tak makbulkan doa ikon tu. Dia hantar hujan.
Jadi dia hantar hujan. Bila hujan aja 2019, hujan lebat. Bila hujan, semua keluar kemah. Semua mandi hujan. Seronok sambil menangis. Lepas tu doa lain pula lah. Jadi itulah pengalaman. Setiap tahun saya buat haji, pengalamannya berbeza-beza. Tahun ni buat haji, pengalaman dia, kemah tak cukup. Orang lebih ramai daripada kemah. Entah macam mana Saudi buat, kemah tak cukup. Jadi terpaksa orang yang beli pakej mahal terpaksa bersama dengan orang yang pakej murah. Kami mutawif ni tak tahu nak buat apa. Terpaksa cakap lah, kemah kita sepatutnya ada kat sini. Mana kemah Ustaz? Kemah tak ada. Mana pergi? Kami tak tahu, dia gaib. Bila tanya dekat orang muasasah pun kata memang tak ada. Dalam sistem dia check tak ada sebab kita buat dalam sistem kan. Jadi terpaksa beli MKM, terpaksa sewa kemah lain. Kumpulkan semua. Tapi alhamdulillah jemaah haji tahun ni adalah jemaah haji yang paling sporting sekali. Dia orang tak ada nak dengki-dengki. Dia orang kata kami Ustaz, yang penting boleh buat haji. Duduk selesa pun tak apa. Kawan-kawan boleh tumpang sekali, tak ada masalah. Jadi kami lega lah pada tahun ni. Walaupun sempit. Di Mina lagi sempit. Disaster lah Mina pada tahun ni. Dia macam mana tau? Kemah kapasiti 200 orang, dia pergi letak 300 orang. Itu belum yang tabung haji tau. Ini pakej yang mahal. Yang saya bawa ni pakej mahal, 250,000, 125,000. Bukan saya bayar lah, saya hanya membimbing je, tumpang-tumpang rezeki orang lah kan. Jadi kemah tak cukup. Ada yang kata tak apa, kita silang-silang kaki. Silang-silang kaki bahaya sebab pakai ihram. Dalam mana pakai apa? Jadi takut-takut kaki tu termasuk kan, tersentuh mana-mana yang tak sepatutnya. Jadi kami terpaksa buat 2 turn. Ada yang masuk maghrib, keluar tengah malam. Ada yang masuk tengah malam, keluar subuh. Terpaksa buat macam tu lah, berjalan kaki. Tapi sebab kawasan tu dekat, hotel dekat, so dia orang okey lah. Tapi kena berjalan jauh, 1.2 km, 1.3 km kena berjalan. Jadi sebab tu kena waktu muda pergi haji. Ada yang komplain kat saya, dia kata saya bayar tabung haji 30,000, tak ada subsidi. Tapi apa yang berlaku dekat kemah tabung haji, tidur kena mengiring. Siapa yang terlentang tak muat. Tidur kena mengiring daripada malam sampai subuh, mengiring je. Kalau terlentang tak muat. Itulah haji. Yang saya bukan nak takut-takutkan, tapi nak bagi tahu itulah pengalaman orang yang buat haji. Setiap tahun berbeza, ada saja cabaran dia. Dan siapa yang bercita-cita nak pergi dalam masa yang terdekat, prepare. Mesti dari sudut mentalnya kena bersedia dengan sebarang kemungkinan. Ada satu tahun kemah tu tak ada, tiba-tiba Saudi ambil kemah tu buat klinik. So kemah tak ada, terus ke belakang. Padahal dia bayar mahal untuk dapat kawasan yang dekat dengan tempat melontar. Saudi ambil kemah tu buat klinik, dia pindah pergi ke belakang. So tak puas hati. Nak buat macam mana? Qadarallahu wa masyafa'al. Itulah keunikannya bila kita buat ibadah haji ni. Okey? So ini kawasan Arafah. Kawasan ni tak ada orang duduk. Dia hanya digunakan untuk haji sahaja. Dia kawasan tu Mekah, Mina, Muzdalifah, Arafah. Dan Arafah ni tanah halal. Dia bukan tanah haram. Dia tanah halal. Jadi Arafah. Lepas Arafah, masuk daripada Mekah kita bergerak masuk Mina untuk malam hari Tarwiyah. Lepas tu kita masuk ke Arafah hari 9. Lepas tu patah balik ke Muzdalifah bermalam. Lepas tu pergi ke Mina melontar. Lepas tu pergi ke Mekah tawaf dan sa'i. Patah balik ke Mina 3 hari untuk melontar 3 jamrat. Itulah amalan haji. Itu amalan haji. Tapi haji ni macam tu lah, dia penat. Saya tumbang tahun ni, masuk air, demam. Mutawif pula tumbang, malu kat orang. Tapi itulah nak buat macam mana kan. Takdir Allah. Okey? Ada soalan? Saja je bagi pendedahan pasal haji ni. Nak bagi semangat dipanggil untuk pergi haji ni. Okey? InsyaAllah kita boleh bergerak. Ada Ustaz Rizal ada buat cakap apa? Ustaz Rizal dah pergi buat haji dah. Okey. Okey. So kita boleh bergerak. Mana Ustaz? Ada nak naik Jabal Rahmah, nak tulis nama. Naik bas So kita naik bas balik. Ikut Ustaz Syafiq. Ustaz Syafiq akan bawa bendera. Kita bergerak ke Muzdalifah pula insya-Allah.